Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih kepada anda yang telah mendapatkan video grafik untuk belajar design t-shirt dan cenderahati ini. Dan saya cuba ajar dan memberikan info yang terbaik untuk anda. Okey, so sebelum kita belajar gunakan tools grafik ni, saya telah berikan kepada anda buku panduan cara guna tools Adobe Illustrator ni. So kalau yang belum dapat boleh WhatsApp saya, okey, ataupun hubungi saya. So dalam buku ni sebenarnya agak lengkap sebenarnya tool-tools utama yang saya dah buat dalam buku ni sebenarnya. So selepas you all nanti you all pun boleh refer dekat buku ni teknik-teknik yang lain sebenarnya. Okay, so yang saya akan ajar ni adalah tools yang utama. Okay, yang lain tu you all boleh explore sendiri. Okay, so saya akan ajar tools yang utama lah untuk menggunakan Adobe Illustrator ni. Okay, so jangan lupa you boleh refer dekat buku yang saya berikan kepada anda tu. Okay, so sekarang ni mari kita start untuk cara guna graphic tools yang utama ni. Okay, sebenarnya untuk you all buat design untuk t-shirt ni sebenarnya tak perlu complicated sebenarnya tools ni semuanya. Okay, anggaplah macam kita guna Words, software PowerPoint simple je. Yang penting you all boleh tahu macam mana nak edit and then jadikan design tu yang cantik dan master artwork yang boleh untuk proses ke printing. Okay, so you all buka semua Adobe Illustrator. Okay, inilah dia punya paparan ni, Adobe CS6 Yang dekat buku tu adalah CS5, tapi sebenarnya feature dia tak jauh beza pun, cuma tinggal lagi penambahan. Okay, dah buka. Okay, sebelum tu saya bagi tahu, explain. Sebelah kiri ni adalah dia punya tools. Sebelah kanan ni pun dia punya tools palette juga. Atas ni dia punya menu utama lah, bar utama. Okay, so first buka file macam biasa, new. Okay, so sampai dekat sini ada di dokumen setup punya screen ni. Okay, so kita boleh pilih A4 ataupun A3 lah. So kalau kertas A4 ni, size A4 ni size A4 semua tahu, dan size A3. So you boleh guna dalam dua pilihan ni. Okay, contoh katakan kita ambil A4. Okay, so ukuran boleh letak sentimeter. Okay, inilah dia size A4 sentimeter, dia akan automatik akan keluar kat sini. Okay, so tak pada kepala you bukan nak buat printing untuk paper pun sebenarnya, just untuk nak setting dia kamu setup. Okay, just kalau dah setting ni kat sini boleh klik sama ada you nak boleh klik type nama file, ataupun masa nak start buat design nanti pun you dah boleh save nama file tu. Okay, tekan OK. Kalau nak klik advance kat sini, make sure CMYK. Ini dia punya setting. CMYK RGB ni sebenarnya untuk info you all, dia adalah buat untuk motor monitor, bukannya untuk printing. So RGB ni penggunanya adalah macam kita nak buat website ke, yang mana buat video animation, kebanyakannya pakai RGB lah. RGB ni color dia terang, bukan untuk printing. So color code untuk printing menggunakan CMYK. Okay, mungkin you pernah dengar CMYK tu, kalau kita beli toner pun, ink pun memang CMYK. So memang digunakan standard dalam industri printing. Semuanya menggunakan CMYK, baik design, advertising punya industri, printing punya industri, ataupun design punya industri. Dia relate, sebab tu menggunakan software Adobe Illustrator. Okay, alright, so ni setting dia, and then tekan OK. That's it. Tak pening kepala. Okay, simple way dekat sini. So ini adalah paparan A4.
You nak tahu besar mana sebenarnya kita boleh buat. Kenapa menggunakan Illustrator ni adalah software utama untuk nak buat design dia. Okey, kalau dalam PowerPoint, dalam mana-mana software, kebanyakannya dalam area document setup ni lah yang kita boleh buat kerja. Sama juga dengan Photoshop. Tapi Adobe Illustrator ni, tengok saya zoom out sambil saya explain, saya akan beritahu juga keyword, shortcut key untuk kita untuk mudah ataupun pantas kita nak buat kerja-kerja kita. Maksudnya sekarang, okey, untuk zoom in, zoom out, okey, kontrol tolak, nampak? Berapa maksimum dah bagi. Inilah di area design kita boleh buat. Ini dia punya document setup untuk size paper tu tapi kita boleh buat kerja walaupun maksudnya ni adalah printing area. So kita boleh buat design luar kawasan ni. You nak tahu berapa besar kawasan ni sebenarnya, paling mudah you boleh imagine dinding rumah, senang cerita, dinding kedai. So dinding kedai ni daripada depan, kalau kita tengok biasanya buka dia dalam 20 kaki, lebih kurang lah sebenarnya. Okay? Dia ada 18 kaki ke 20 kaki macam tu lah, tak saya 19 kaki, tak sampai 20 kaki lah, hampir 20 kaki. Okay? Besarnya, dan tinggi dia ni pun samalah square. So imagine ini adalah kertas A4 yang akan ditepek dekat dinding tu, besar mana. Okay, ini sekadar knowledge untuk you all kenapa guna Adobe Illustrator ni. Okay? So kita boleh buat bebas buat design ni, macam mana kita nak buat pun sebenarnya dia punya area ni. Okay, so zoom out, kontrol tolak, zoom in, kontrol campur. Okay, gunakan shortcut key dekat keyboard ni, tangan kiri, tangan kanan pegang mouse. So saya nak ajar jadi designer yang profesional. Okay, so tangan kena sotong sikit lah sebenarnya. Okay, sebab tu kalau you all tengok designer yang pro-pro, tangan sebelah kiri dia tu ataupun sebelah tangan mesti macam sotong. Dia akan tekan shortcut key dekat keyboard. Contohlah katakan kita nak tekan nak zoom in, zoom out ni, ibu jari tekan dekat control dan jari telunjuk tekan dekat tolak ke dekat campur, maksudnya macam tu. Okay, so control tolak, control campur untuk zoom in, and then untuk fix terus dekat document setup tu, control kosong. Nampak? Okay, dia terus fix dekat document setup punya size. So control tolak, control campur untuk zoom out, control tolak, zoom in, control campur, dan untuk fix dekat document setup adalah control kosong. Okay, kalau kita nak tengok actual size pula, control 1. Okay. Okay, so tadi zoom in, zoom out dia punya shortcut key. Okay, inilah paparan dia sebenarnya. Okay, so saya tak akan ajar benda-benda yang complicated, nanti you all pun berasap kepala sebab saya memang dah banyak mengajar. Saya cuba pelbagai kaedah untuk mudahkan faham. So macam you all yang mana yang mungkin dah biasa pakai, okey, yang baru-baru ni memang mungkin akan berasap. So saya cubalah tak payah yang complicated, saya ajar yang mudah-mudah dulu. Okey, alright. So sekarang ni first kali yang you all kena tahu adalah ini dia punya tools dia. Okay, first, nampak tak arrow hitam ni? Okay, sangat-sangat penting. Apa-apa pun you kena kembali dekat sini. Okay, arrow hitam ni ibarat inilah kita punya jari telunjuk. Okay, apa-apa pun buat kita kena pergi kat sini untuk secara generalnya. Yang arrow putih ni lebih kepada detail. Okay, nanti saya akan tunjukkan. Dan you all don't worry, ini untuk asas penggunaan Adobe Illustrator. Tapi semasa kita buat design nanti yang saya akan tunjukkan, pun kita akan diajar cara guna tools ni sebenarnya. Okay, so engineer ataupun intelligent designer yang buat software ni, dia pun dah susun atur dah sebenarnya, yang mana dulu nombor 1, nombor 2, 3, 4, 5, yang mana penggunaannya. Okay, okay, so dah faham kat sini ada jari telunjuk, and then ini adalah selection tool untuk lebih pada detail. Yang ni tak penting, ni tak penting sangat. Okay, yang penting untuk tulisan. Okay, untuk nak type tulisan, okay, ini standard. Simbol T mana-mana pun standard. Nak type huruf, gunakan simbol T. Okay, so untuk type klik T,
klik je mana-mana, tak kisah dia dah klik. Okey, sebelum tu nampak tak simbol ada arrow kecil putih ni, okey, kat bucu ni. So kalau itu kalau lama, nampak dia ada pilihan beberapa line punya ni okey. So yang lain complicated tak apa, tak perlu pun, tak fikir, saya akan ajar yang asal dulu. Okey, klik yang type 2 ni. Okey, alright. So lupa, ini adalah paparan CS6 dia akan gelap. Kalau CS5 macam yang buku ni dia putih, dia punya interface dia. Okey, ni macam ni. Okey, sebenarnya boleh pun nak putihkan sebenarnya, okey, tapi itulah dia CS6 dia dah upgrade sikit Okey, jom. Untuk nak type huruf, klik T, type lah. Okey, belajar grafik untuk design. Okey, kalau you type starting maksudnya kecil, don't worry. Ingat, apa juga objek, tulisan, apa juga kita boleh kecil dan besarkan. Okey, so tak apa, kita type dulu. Okey, kalau you nak type katakan sikit macam ni pun dulu. Dah lepas type ni, you boleh besarkan. Okey, untuk besarkan objek ke atau apa-apa huruf ke, kalau macam huruf katakan, kita boleh select dan besarkan kat sini. Okey, kita dah select macam Word, select, ini kita dah besarkan. Okey, itu satu cara. Tapi kalau okey, cara kedua adalah lepas type aja. Okey, ingat saya cakap tadi, pergi dekat arrow hitam, klik, lepas buat apa-apa je, klik dekat arrow hitam, nampak dia akan aktif. So dekat sini kita boleh besarkan. Okey, so kita tarik je. Setiap bucu ni ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 bucu ni, yang pointer ni kita boleh besarkan. Okey, untuk besarkan objek, apa-apa juga huruf teks ke, dengan sekata, macam saya buat ni, nampak? Okey, you all kena tekan shift. Okey, saya ulang balik Okey, free dulu. Okey, katakan lepas type. Okey, ini pun maksudnya kalau yang mana yang you all yang baru belajar gunakan Adobe Illustrator ni, belajar dulu bertenang. Okey, so lepas type ataupun lepas buat apa-apa, you pergi dekat arrow hitam, dia akan aktif, ataupun klik free. Kalau saya cakap klik free tu maksudnya you klik lah free, mana-mana tak ada, jangan kenakan objek Okey, and then baru klik, and then boleh besarkan. Okey, nak besarkan dia, caranya adalah klik, tarik mana-mana bucu ni. Okey, masa you tarik, klik mouse, jangan lepas masa tarik, tekan. Sekarang ni saya tak tekan shift, dia akan distort, nampak? Okey, kalau kita nak free, kita boleh lah macam ni. Tapi macam hurufnya ada macam melebar, kurus, menegak, apa semua. Sorry. Okey, so untuk nampakkan dia sekata, kita tarik tu dia proportionate so tekan shift. Masa kita tarik ni, tangan kiri, sorry, tak kisah kalau siapa yang gunakan tangan kanan, mouse tarik tangan kanan, dan tangan kiri tekan shift dekat keyboard tu tekan shift, nampak dia akan sekata besar So apa juga objek, any objek, ingat memang penting you all kena tahu ni. Okey, untuk nak jadi designer yang ala-ala pro, okey, kena jadi, kena tangan kena sotong lah So nampak saya besarkan, saya tarik ni tangan kanan, klik mouse, jangan lepas, tarik, tangan kiri tekan shift. Okey, kalau dah, lepas mouse dulu, lepas tangan kanan dulu, baru lepas shift. Okey, lepas shift. Okey, settle. So ingat mudah je. Untuk nak besarkan, kecilkan, ingat klik mouse, tekan shift, dia akan besar sekata. Okey, so kita boleh sambung balik untuk edit text, belajar grafik macam biasalah. Untuk type macam Word, nampak? Untuk design, kalau kita nak enter pun boleh ke bawah. Belajar grafik untuk design t-shirt. Okey, dah habis type, ikut suka kita nak ajar macam mana. Klik balik arrow hitam. Ingat, lepas type, saya ulang lagi sekali, klik arrow hitam. Kalau tidak, memang kata orang tu, ke laut lah sebab tu kebanyakannya
yang mana nak buat design tu, belajar dekat YouTube, okay, memang dia belajar kat YouTube, tapi sebenarnya ada something wrong yang dia orang tak lepas. Kenapa jadi macam ni? Kebanyakannya saya punya student-student yang memang datang dan telah belajar dekat YouTube. Saya tanya, pernah guna software? Pernah. Belajar dekat mana? Dekat YouTube. Tapi something wrong, dia kata. Kenapa ada yang cloud, kata dia. Rupanya simple je sebenarnya. Ini dia punya keyword dia. Klik dekat arrow hitam. Selepas arrow hitam, okey, kita tak boleh buat lepas buat yang lain-lain ni terus buat lain-lain, tak boleh. So memang cloud lah jawabnya. Okey, so ingat ulang balik pentingnya. Lepas buat apa-apa, kalau yang baru-baru macam kita baru belajar, klik free dulu. Okey, lepas ni aku nak buat apa? Okey, baru klik balik. Nak sengit ke, nak alihkan ke. Okey, ingat pentingnya jari hitam ni sebagai kita, arrow hitam ni sebagai kita punya jari. Okey? Okey, nampak? Selepas kita type dah free, kita boleh alihkan dia. Kita nak ke mana-mana sajalah. Okey. So, kalau kita nak sambung type balik, klik T balik, sama je macam Word. Okey. Bestnya kan? Saya dulu sebenarnya belajar ni, ya Allah. You imagine, yang mana diploma tu katakan sampai belajar 2 tahun 3 tahun, nak belajar buat line, belajar teks saja sampai 3 bulan, kan tak logik. Maksudnya belajar dia punya silibus pembelajaran tu. Okey, nak belajar buat line aja sampai 2-3 minggu, dia drag masa. Mau tak sampai 3 tahun. Wah, sebenarnya kita boleh belajar secara advance sebenarnya. Okey. Okey, so ini untuk type teks, dah tahu tak kisah macam mana. Lepas type you nak alihkan macam mana. Okey. Okey. Lepas kita type teks, okey, saya tambah lagi untuk design t-shirt dan cendera hati. Okey. Okey, kalau rasa macam tak cun dia punya position ataupun kedudukan ni, okey, kita boleh pendekkan dia macam Word lah. Tinggal lagi Word ni, kalau macam ni lah, tak boleh lebih daripada ni. Tapi kalau ni nampak, kita boleh alih ke mana-mana ikut suka kita lah sebenarnya. Memang bebas lah, free sangat-sangat lah. So sebagai designer, kita nak free. Apa yang kita nak buat, kita boleh buat. Itu maksudnya. So software ni memang terbaik daripada ladang lah maksudnya. Okey, biasanya untuk nak software macam ni ada 2 yang biasa digunakan. Lagi satu CorelDRAW, kalau pernah dengar. Tapi CorelDRAW ni taklah tak semudah macam ni lah. Kebanyakannya kalau melibatkan untuk nak buat design, printing ke, memang guna Adobe Illustrator. Okey, so okey, tadi type, dah tahu, and then nak alihkan. Okey, selepas tu kita nak adjust dia punya center ke, kiri ke kanan ke, sama juga macam Word. Memang ada tools ni, mana-mana software pun ada. So you klik dekat paragraph, okay. So justify, align left ataupun align center ataupun align right. Okay. You perasan tak, bila saya klik aja free, automatik dekat atas ni akan bertukar tau. Bar dekat atas ni akan tolong kita. Okay. So kalau saya klik dekat teks ni, nampak tak? Dia akan bertukar pula. So ini adalah tools automatik, dia akan keluar default untuk memudahkan kita. Dia dah tahu dah, ini apa fungsi dia kat sini, akan keluarkan untuk yang nak edit. Okay. So align center, align left, untuk align right. Kalau nak align yang lagi banyak-banyak, klik dekat paragraph. So ini ada dekat buku. Okay. Paragraph yang lain-lain ni biasanya untuk kalau body text yang banyak-banyak lah. Kalau setakat teks-teks yang simple macam ni, kita type biasanya. So kalau untuk refer dekat teks, dekat buku pun ada. Ada tajuk teks. Mana sekejap ya. Ini dalam bentuk JPEG. Saya bagi dalam bentuk PDF untuk lebih clear you all baca ya. Okay. Alright. So ini dia page 30 sorry, terbuang masa sikit. Tak apa. Yang penting you all faham dan boleh buat.
Okey, so ada dekat sini panduan asas grafik, penggunaan teks dan font. Okey, so daripada yang asas ni, okey, so nanti you boleh refer balik dekat buku ni ni nampak, saya dapat penggunaan teks dan font So ini sebenarnya bukan e-book, memang adalah buku untuk saya mengajar sebenarnya dan bila dah masuk jadi online ni, dia dah jadi digital product, dah jadi e-book sebenarnya So ini bukan e-book orang cakap apa, bukan e-book yang sampah tu sebenarnya. Ini memang buku e-book technical sebenarnya. Okey, bukanlah e-book nota yang membebel dalam tu Okey, so nanti boleh refer kat sini. Memang best sebenarnya Kalau saya buat buku ni sebenarnya memang kalau proses nak jual, pernah deal dengan MPH sebenarnya tapi proses dia agak lambat. Saya betul-betul nak kena buat apa semua. Mungkin dalam dekat 100 jugalah buku ni yang saya jual sebenarnya Okey, ini yang mana yang tadi yang saya cakap tadi, paragraf tadi. Okey, ini adalah untuk teks yang banyak nampak paragraf ni. Okey, alright, so kita pergi balik kat sini. Okey, so paragraf untuk teks. Ini kita cerita pasal teks apa yang you all nak edit dengan teks. Okey, centralize. Okey, dah. So saya boleh kecilkan. Ingat tadi saya nak kecilkan, saya tolak, dan saya tak tekan shift, dia akan jadi distort, penyek lah macam-macam bentuk So tekan shift, nampak automatic dia akan sekata, proportionate Okey, bila kita dah type teks, kita nak jenis-jenis teks pula, betul? Okey, untuk nak jenis teks ada pilihan Untuk teks, satu, you starting nak type, gunakan T symbol. Lepas tu kita nak edit jenis-jenis huruf. Okey, kalau dekat sini dia tak ada keluar, tak nampak, dia just hanya tunjukkan nama font tu. Okey, untuk nak nampakkan font, klik dekat karakter ni, ada simbol A. Okey, kalau tak ada dekat sini, okey, semuanya kiri dan kanan ni berada dekat window. You boleh cari dekat sini view, bukan, betul lah, dekat window. Okey, so dia punya pelik-pelik dia dekat window. Kalau katakan untuk tadi adalah dekat karakter, tak silap saya, type, Ctrl T. Okey, ini adalah kolom untuk edit teks. Okey, so ingat nak edit teks yang kita dah type, yang kita nak gunakan form, jangan pening-pening kepala, pergi dekat sini, karakter, nampak tak shortcut dia tu, Ctrl T. Okey, so maksudnya Ctrl T, dia akan keluar. Okey, klik balik, dia akan tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Okey, clear. So apa-apa pun you kena klik dululah bagi aktif nampak best kan, you boleh tarik, tolak ke mana. Kalau macam software lain memang limited lah sebenarnya pergerakan dia terkial-kial dibuatnya. Okey, so klik untuk edit tag. So ini sebenarnya boleh buat keluar nampak, saya boleh buat keluar. Okey, dia punya palette ni saya boleh letak mana-mana suka. Okey, tapi janganlah bersepah-sepah so sebab tu biar duduk di sebelah kanan. Okey, so boleh masuk balik so boleh tarik, klik kat sini saja pun boleh. Okey, ataupun Ctrl T. Okey, so untuk nak tengok huruf, nak tengok jenis-jenis font, nampak akan banyak so macam-macam ada saya ada macam-macam font ni, so you all tak ada sebenarnya. Okey, memang best sebenarnya memang huruf-huruf fancy ke apa kan yang you all nak sebenarnya ada dekat okey. Okey, so itu untuk edit untuk nak jenis pilihan font. Okey, okey, saya nak tunjukkan dekat mana you nak dapat font-font yang cantik-cantik sebenarnya sekejap saya type PROMOC. okey, promosi jualan murah. Okey,
klik, tarik, tekan shift. Okey, saya cari font Ulster. Nampak? Okey. Saya buka internet sekejap. Okey, untuk you all dapatkan font yang cantik ni, sebenarnya you all boleh pergi ke website maaf sekejap ya, saya tutup sekejap. Okey, okey, untuk dapatkan font yang cantik-cantik macam saya ada ni, berbagai-bagai ni sebenarnya, memang best. Lepas ni you all memang tak sabarlah, tapi janganlah jadi designer over pula. Okey, nampak macam-macam font, Batman ke apa ke. So lepas ni kalau you nak buat design untuk you punya t-shirt ke apa ke, memang best. Okey, so untuk dapatkan font-font macam ni, untuk install, okey, pergi dekat www.dafont.com. Sebagai designer, inilah dia yang best juga, satu part. So nampak, ini vintage punya font, macam-macam font lah. Aduh, hai. Okay, so maksudnya rahsia designer buat design dengan font teks yang cantik-cantik telah terbongkar. Okay, so you boleh pilih je mana yang free ni. Maksudnya kalau ada free untuk personal use, yang mana free, semua banyaknya free pun hanya. Okay, so you boleh download saja. Klik, di saya tengah contoh, nampak dia akan keluar menggunakan zip file. So siapa yang tak ada zip tu kena install lah, kena carilah macam mana nak zip, sebab dia akan download. Kebanyakannya download ni jenis macam ni menggunakan zip. Okay, so kalau dah okay, dia dah download, just open. Okay, close, double click je. Okay, and then install. Ingat apa nama font tadi? Lost in While regular. Okay, so dia dah habis install. Okay, pangkar. Ini sama tak in TTF? Oh, TTF. Okay, sama je. Okay, so dah habis. Okay, that's why. Okay, mari kita tengok guna. Okay, saya duplicate. Nampak tak saya duplicate? Mudah je kan? Saya klik, tekan alternate dekat keyboard you all tu. Bila tekan alternate, nampak tak dia akan double arrow tu, and then klik mouse. Okay, klik dulu, tekan alternate, akan keluar double arrow kat situ, and then klik mouse, baru tarik dia, seretkan dia. Lepas mouse dulu, baru lepas alternate. Okay, nampak? So tadi kita cari font tadi, lobster. Okay, dekat-dekat lah tu. So dalam L punya font, L. Okay, kita kena klik dulu. Close. Tada. Nampak? Maksudnya dia dah jadi, boleh jadi logo lah sebenarnya, promosi. Okay, nampak tak saya adjust ni? Nampak, kita boleh alihkan dulu, kita boleh kecilkan ke apa ke, tak kisah, ikut suka. 60.
So icon ni yang double A bertingkat ni, double A atas, A atas dan A bawah ni adalah untuk jarak di antara atas bawah. Dia punya icon tu pun menunjukkan atas bawah jarak. Okay, so nampak dia jadi apa, vintage punya design tu. Design. Alhamdulillah. T-shirt designer. Nampak? Jadi macam sekarang dia punya style kan, vintage punya design. Okay, so faham untuk edit text satu, lepas tu nak dapatkan font. Okay, so lupa, saya suggest maksudnya nanti video ni you all boleh letakkan dalam you punya phone. So sambil buat design boleh refer lah dekat phone tu tadi. Option lah sebenarnya kalau nak terbuka, buka sebelah, nak buat design boleh change. So ada refer dekat sebelah, gunakan phone tu tadi. Okay. Okay, lupa, selain pada dah font, lagi satu adalah 101 freeform.com. Okay, dekat sini pun banyak juga. Okay, so type pada pening kepala. Nampak ini pun ada. Bestnya font cantik. Okay, gunakan dua ni je lah. Ini pun dah tak habis sebenarnya. Saya nak download sekejap contoh lagi satu, Brewery. Okay, sama je, nampak dia akan download menggunakan zip. So yang mana yang tak ada install tu kena install lah zip ni format ni. Okay, kalau dah habis, sekejap waiting dah habis dulu. Okay, dah. Okay, klik je, dia akan keluar sama je, and then double click juga. Okay, install. Okay, sudah. Apa nama ni? Art. Okay, dah, maka tutup. Okay, so ini dia punya apa ni, website dia tadi. Okay, art okay, art, ART, art. Okay, nampak? Designer. Lupa. Saya tunjuk balik untuk duplicate Duplicate ni sama ada klik Ctrl C Ctrl V, nampak? Ataupun undo balik, Ctrl Z undo balik, dia back tu balik tekan alternate, klik mouse, tarik. Okay, t-shirt designer. Apa-apa pun lepas type, klik dekat arrow hitam. Okay, kalau saya dululah sebenarnya nak belajar macam ni kan, habis sampai beribu-ribu. Okay, you all sekarang ni saya nak ajar ni untuk dapatkan CD ni je RM50. Itu pun jenuh nak paksa juga walhal ya Allah, kalau you all tahulah maksudnya kan, dia punya software ni, saya ingat kalau saya jual 300 pun, 500 pun orang sanggup beli sebenarnya, sebab memudahkan, solvekan dia punya problem. Okay, so untuk teks, untuk font tahu select. Okay,
Ini yang untuk edit text lah nanti you boleh godek lah So untuk besarkan huruf, untuk kecilkan secara gunakan pointer lah dekat sini pun ada dia punya pointer. Okay, kalau macam ini adalah untuk jarak di antara line huruf, line perkataan. Okay, so kalau nak normal balik, ingat arrow sebelah kanan ni adalah untuk neutralkan balik, normalkan balik nampak, pergi dekat auto, ya kan, back to balik. Okay, so yang lain-lain tu you boleh test dekat sini adalah untuk jarak, select. Kalau you tak select, tak boleh alihkan so you kena select. Ingat jari hitam ni tadi punya penggunaan, nampak, select, janji kena je. Kalau tidak you nak alihkan susah so you kena select, dia akan select semua tu, baru kita boleh alihkan. Okay, kalau nak alihkan semua, select semualah. Nampak, alihkan semua. Okay, so kita boleh groupkan juga. Nak groupkan dia, maksudnya you pergi dekat objek, groupkan dia, Ctrl G. Okay, so kalau Ctrl G maksudnya, okay, so bila kita klik je, dia dah klik complete ni. So kita klik, dia akan alihkan semualah. So ungroupkan balik, pergi objek, ungroupkan dia balik. Okay, okay, so apa lagi tadi? Okay, penggunaan untuk ni pula. Ini jarak di antara huruf, jarak di antara huruf dan perkataan. Okay, tak apa, kita test. Okay, banyak-banyak sikit lah, senang nampak nombor 50. Okay, so you faham apa dia punya fungsi dia untuk V dengan A ni, icon dia. Okay, so untuk back to balik normal, you boleh klik sebelah kanan ni, tekan kosong, nampak. Okay, kalau salah kita boleh undo, sama je, mana-mana software pun undo, you boleh guna Ctrl Z. Ctrl Z tu dia akan back to balik yang sebelum ni, yang previous nampak. Nampak. Okay, dia akan back to balik. Kalau salah, jangan risau, jangan takut, tak meletup you punya komputer, Ctrl Z je, undo. Okay, ataupun nak pergi ke depan balik, Ctrl Shift Z sampai yang terawal tadi. Okay, habis so yang sebelah kiri ni V juga, VA ni. Yang sebelah kanan ni jarak untuk semua perkataan dan huruf. Yang ni adalah jarak di antara untuk satu-satu huruf. Okay, so you kena klik tengah-tengah tu, barulah boleh adjust. Kalau 200, nampak dia akan jarak. Nak normal balik, tekan kosong sebelah kanan ni, button yang triangle ni. Okay, so lagi. Okay, huruf T ni arrow atas bawah, maksudnya persen dia tu tadi untuk ketinggian, jadi huruf ni tinggi lah, jadi di stop lah tu sebenarnya. Ambil satu tengok 200, nampak. Okay, so jadi design you all cloud lah, unless kalau you rasa design you all ni memang macam ni, hebatnya design tu jadi macam ni, okay lah, so you all je lah yang faham. Malulah art lah ketekan. Okay, tapi sebenarnya cloud lah jadi dia kan, susah nak baca. Okay, so 100% balik. Okay, alright. Nah, seterusnya T, melebar ni maksudnya untuk lebar lah. Okay, ini dua ni sebenarnya kita boleh buat secara manual. Okay, contoh katakan kalau kita klik ni, dia akan melebar, tapi tak payah susah-susah pakai percentage ni. Nampak, jadi 160%. Kalau kita nak julatkan dia betul-betul 160, kita type. Kalau tak nak, alamak, ni apa ni, tak boleh baca ni, kelakar lah design macam ni, tulisan ni. Okay, 100% balik kalau you all tengok designer mana yang buat design jadi macam ni lah, sampai tak boleh baca lah, confirm dia tak belajar secara profesional lah sebenarnya. Itu je. Suruh dia masuk kelas grafik saya dulu ataupun suruh dia dapatkan CD ni. Okay, so Ctrl kosong balik. Okay, best kan? Memang best sebenarnya. You all kalau dah dapat adjust edit text ni pun dah cukup best sebenarnya lah. Belum masuk yang lain-lain lagi tu. Okay, selainnya tadi text ni, okay, lain-lain tu nanti T, yang ini untuk jarak ke atas, ke sikit ke bawah oh sorry, kosong. Yang ini sebenarnya saya tarik besarkan sikit, zoom tolak, jarak jauh, zoom dekat. Okay, tarik.
Yang untuk A ni adalah dia maksudnya single. Okay. Maksudnya yang atas ni tadi pun single, yang ni pun dia single. Maksudnya kita tengok kita nak adjust line yang tengah ni je untuk ke bawah, so you boleh klik ke bawah, dia dapat nampak. Okay, so kalau neutral balik, you select semua je, klik. Macam dah terklik kat sini, nampak? Ctrl A, dia akan select semua. Okay, back to balik normal. Kosong. Okay, zoom out. Okay, apa lagi? Text. Dah tahu untuk edit, untuk besarkan, untuk nak tukar font. Lupa dekat sini adalah yang ni dia punya family font lah. Kejap ya, kita cari yang boleh nampak. Tekan Allahu Akbar, ambil kau. Ni extra punya design. Okey lah, yang mana suka buat design-design yang ada gambar tengkorak lah sebenarnya. Okey, boleh lah gunakan font ni. Okey, sorry, kena klik dulu. Sekejap, saya nak cari font yang mudah sebenarnya ya. Tak ada, cari area je lah sebenarnya. Ok, ini adalah family font lah sebenarnya dia nak beli wall ke, dia punya set untuk font style so dekat sini. Ok, apa lagi? Dekat bawah ni pun ada lah. Ini you boleh godek lah, tengok apa jadi dia. Ok, nampak. Okay, dia dah setting juga. Small caps, yang ni small cap kecil. Okay, yang ni ada line pula. Yang ni pangkal pula tak nak yang offer 300 tak nak ke, macam promosi ke semua tu, boleh lah guna ni. Okay, so klik balik, antik balik, ni tu kalau kotak dia akan back to normal balik. Okay, kat mana lagi control font? Okay, ada lagi. Ni pun kat atas sama juga boleh pilih. Okay, dekat type, so 1 T, 2 dekat Ctrl T ni karakter, dekat paragraf pun ada dekat sini. Lagi satu adalah dekat type font pun boleh pilih juga kat sini ya. Okay, ini untuk pilih font. Ini font yang kita dah selama kita buat design yang under file ni, kita dah gunakan, dia akan keluar kat sini ya, recent fonts. And then semua ni yang lain. Okay, change case ni. Okay, so maksudnya ini untuk kalau nak semua huruf besar. Okay, saya rasa kat sini buat dia tadi. Okay, tapi tak apa. So kalau nak semua huruf kecil. Okay, kalau nak title case, semuanya perkataan tu dia punya di depan adalah huruf besar. Okay, sentence case. Okay, huruf besar. Okay, so ini untuk edit text Okay, apa lagi? Alright, so untuk text saya rasa habis. Yang lain tu nanti boleh godek lah masukkan. Lepas tu kita masukkan warna pula. Okay, so edit text dah tahu, masukkan warna pula. Okay, ada sikit lupa saya. Saya duplicatekan sekejap sikit lagi. Nampak perbezaan font sebelum ni belum ada perbezaan lagi. Okay, you pergi dekat type, create outline. Nampak tak perbezaan apa jadi? Ini perkataan ni boleh diedit. Okay, tapi ini dah tak boleh edit. Maksudnya saya dah matikan font ni jadikan objek. Okay, so kenapa
ada function ni, create outline. Okey, fungsi dia adalah bila kita buat design, okey, dan kita nak bagi artwork tu kepada orang lain ataupun supplier ke, contoh, so kita kena matikan teks. Okey, supaya dia buka, dia akan dapat font ni tak lari. Maksudnya sebab dia dah bukan font, dia bukan teks lagi, dia adalah objek. So dia akan buka, dia boleh buka. Maksudnya kalau macam font ni tak ada, kalau font ni yang biasa-biasa font ada, tapi kalau macam tadi you ambil fancy-fancy ni, belum tentu lagi dia ada. Okay, so you all kena create outline dia. Ingat, nanti kalau dia buka tak ada font ni, dah lambat proses tu jadi. So artwork untuk hantar ke supplier ataupun mana-mana, ataupun hantar ke orang lain ke, dia punya artwork kena, teks tu semua kena matikan dia. Okay, maksudnya kena buat satu lagi file lah. Okay, nanti saya akan explain. So yang master jangan savekan dia, tapi bila untuk nak edit yang baru, save as, and then kita boleh create outline yang second artwork ataupun master artwork tu. Okay. Okay, so edit text, okay. Rasanya boleh faham kot. Tak faham nanti you boleh tanya lagi. Then you test dulu nanti, lepas tu you godek dulu. Okay, and then start buat design. Okay, text dah settle. Untuk edit text, gunakan karakter ni. Okay, kalau nak sengetkan, nak rotate. Okay, nak rotate. So apa yang saya bagi tahu asal-asal ni adalah daripada buku ni juga sebenarnya. Senang, kalau you lupa, you boleh refer balik dekat buku ni. Okay. So nak rotate, cara guna rotate. Okay, so nak rotate, gunakan so you boleh rotate. Nampak? Untuk rotate, klik, pergi dekat rotate tu. Kalau tak ada, dia akan dalam pada dua. Kadang-kadang dia letak dekat reflect, so you tak jumpa. So klik reflect lama-lama, anda ada rotate. Okay, so dia akan ada pointer. Saya zoom. You nampak tak ada pointer tu? So maksudnya pointer tu ada di tengah. So kita boleh select. Nampak? Kalau you nak macam dekat sini pula, you kena klik lah yang ada cursor tanda campur ni. Okay, klik. Nampak pointer tu dekat sini. So you boleh pusing macam tu. Saya zoom bawah. Pusing lah macam mana dia nak pusing pun. Okay. Okay, nampak. Okay. 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 So kalau rasa dah sengit tu macam tu cantik, okay, baru pergi dekat arrow hitam. Okay, so boleh alihkan. Okay, itu untuk sengit. Saya okay, yang sebelah rotate ni adalah reflect pula. Okay, so kalau reflect ni pun sama. So boleh so klik reflect, just tolak je, klik, tolak ke kanan, tolak ke kiri atau bawah ke, dia akan rotate. Nampak? Dia akan reflect. Okay, kalau salah undo. Okay. Okay, apa lagi? Syntax. Okay, lepas tu masukkan warna. Cara masukkan warna pula. Sebenarnya cara masuk warna ni ada dekat tajuk khas macam cara masuk warna. Tak apa, kita sambil tu saya rasa you dah cepat boleh faham kot. Terus teks tutup case. Sekarang ni terus masukkan warna. Untuk masukkan warna, okay, tak apa, nanti dulu. Saya kecilkan, nampak? Saya select. Saya select semua. You tak saya janji you touch sikit je pun tak apa, dah boleh select lah. Okay, maksudnya klik mouse, jangan lepas. Select mouse tu, kenakan semua baru lepas. Okay, klik mouse, select objek mana yang kita nak
group kan tu, janji dia kena dengan kita punya yang kita select tu tadi. Nampak? Dia dah group, dia dah select semua, dan kita boleh alihkan lah. Dia belum group lagi ni. Okay, so kalau kita habis klik dah free, dia akan kita boleh asingkan satu-satu. Okay, saya zoom in. Selepas teks, dekat bawah ni adalah untuk objek. Okay, jangan masuk warna dulu. Kita terus ke yang kotak ni dulu. Nanti kan bawah senang kita sekali kan untuk masukkan warna. Okay, arrow hitam jangan lupa. Okay, lepas tu sekarang ni kita masukkan bentuk objek pula. Ini adalah bentuk-bentuk objek asas. Okay. Okay, so bentuk objek ni dalam buku pada okay, cara guna rectangle tool ni. Okay, saya ada explain kat sini So nanti kalau you lupa boleh refer. Tapi sebenarnya dalam video ni mudah sikit sebenarnya Tak apalah, at least kita ada 2-3 reference lah sebenarnya Kadang-kadang ada orang pilih video tak puas hati juga, dan boleh ada refer buku. Tak puas hati juga lagi, tanya je lah terus saya. Okay. Okay, so bermula dengan kotak nombor 1 ni, rectangle tu. Maksudnya nak buat kotak. Okay, you nak buat kotak untuk macam mana ke. Okay, klik mouse, seret, lepas, pergi balik dekat arrow hitam, ataupun bertenangkan diri anda dahulu. Okay, yang mana yang baru-baru tu janganlah over sangat klik. Okay, so maksudnya lepas buat, okay, relax sekejap, apa nak buat lepas ni. Okay, baru klik balik. Okay, sabar jangan gelojo. Okay, klik kotak, seret. Okay, saya jadikan dia outline dulu. Okay, so ini bentuk kotak. Okay, untuk kotak ni ini kita nak tahu size. Kalau kita nak buat size kotak tu besar mana, satu, cara ikut suka. Maksudnya cara manual lah. Kita nak besar mana ke, bentuk macam mana ke. Okay, menegak ke, okay, melintang ke. Okay, tak kisah, you boleh tarik ikut suka, besarkan. So untuk nak dapatkan size, nampak tak dia keluar dekat arrow tu. Bila saya klik, nampak tak ada satu keluar indikator warna grey tu kan, X 6.53 cm. Okay, lepas tu 5.75 cm. Kat situ pun boleh detect size, ataupun pergi dekat transform. Okay, untuk besarkan. So ini bukan hanya untuk objek, apa-apa pun lah So untuk nak besarkan, pergi dekat sini. W ni maksudnya lebar lah, width, H height, tinggi. Okay, so kat sini boleh masukkan, katakan kotak kita nak masuk 5, lebar, tinggi dia 5 cm. Nampak? Okay, bila kita tengok indikator tu, betul tak? Dia akan keluar. Nampak? Itu garisan XY. Sorry. Okay, so inilah dia 5 cm. Okay, so cara kedua, gunakan transform untuk dapatkan size. Cara ketiga, you klik sekali, lepas, dia akan keluar option. Nampak maksud So katakan berapa? 8. Okay, height 88. Okay, tekan OK. Nampak? So jadilah 8 cm kali 8 cm. Okay, itu untuk buat kotak. Select, you boleh delete. Okay, select satu, ataupun klik pun boleh, select pun boleh. Ingat, klik pun boleh, select pun boleh. Okay, delete. Delete, tekanlah dekat keyboard tu, delete. Okay, yang kedua, rounded rectangle tool. Please refer dekat anda punya buku. Nampak? So dekat sini sebenarnya saya ada buat contoh design yang saya buat masa ni saya buat projek untuk Selcom dulu. Nampak? Dengan hanya menggunakan tools rounded rectangle tool, nampak kreativitinya kat situ. Semuanya gunakan font, kotak, rectangle tool dan warna, 4 elemen ni. Okay, saya letak sini jenis tool, rectangle tool, rounded rectangle tool. Jenis kerja membuat pelbagai bentuk. Okay, saya ada buat lagi nota macam ni.
Okay, ini contoh design daripada rectangle tool. So creativity-nya kat sini ya, yang boleh nampak untuk you all punya cakap apa ya, buka minda lah sebenarnya. Okay. Okay, so rectangle tu, round rectangle tool ni maksudnya adalah kotak yang round, corner dia tu, bucu dia tu corner. Okay, bercorner, berrounder. Okay, cara dia adalah sama juga, klik sekali akan keluar pop-up ni. So ini adalah dia punya corner radius. Biasanya cantik kalau dalam sebuah CM ni, tak kisah, you boleh test sebenarnya. Okay, biasanya mungkin cantik 0.4 ke 0.5 ke 0.6 ke. Contoh katakan 0.5 ni, nampak? So kat sini maksudnya bagi dia cantik lah dia punya corner dia tu. Okay, tapi apa pun design atas you all lah. You punya design, you punya suka lah nak corner bentuk macam ni, betul? Okay, kalau macam saya dulu masa buat design kan, okay, tengah-tengah stress tu tiba-tiba ada member datang cakap, kau punya ni tak cantik lah corner kan. So apa jawapan dia sebenarnya? Ikut suka aku lah aku punya design. Okay, itu jawapan dia sebenarnya, jawapan yang nak matikan tu. So member tu telefon, okay, tak boleh tanya apa-apa dah sebenarnya kan. Tapi kalau customer you jangan cakap jam tu pula kan. Kalau tidak nanti sekarang padan lah muka you all, dia tak akan datang lah lagi buat jumpa you all. Okay, kalau member lain lah sebenarnya. Okay, sorry sebenarnya saya untuk nak ajar ni ada video yang jenis formal, tapi saya rasa lebih macam ni lebih fun kot sebenarnya ya. Ajar yang kalau macam saya nak buat untuk sekolah ke untuk jabatan kerajaan, memang saya akan buat formal lah. Okay, tapi macam ni untuk nak free tak adalah berasap kepala otak tu. Okay, so tahu untuk nak buat rounded and then nak buat ellipse. Ellipse ni maksudnya nak buat bentuk bulat. Tak kisahlah bulat bujur ke, delete. Kalau nak bulat sekata, tekan shift. Ingat saya cakap tadi, punya keyword dia kalau nak sekata adalah tekan shift. Nampak? So cantiklah bulat itu sekata. So nak menentukan saiz bulatan ni, pergi balik kat transform saya cakap tadi, jadikan dia dijulat. Janganlah 4.5 bla bla 4.89 point berapa entah macam tu. Itu sama ada 4.5 ataupun 5 terus macam tu kalau boleh elakkan lah. Kalau terpaksa juga 4.2 tu, macam mana kalau ikutkan nak juga bentuk tu, saiz tu okay. So katakan kita nak buat lencana tu, saiz tu kita memang 4.3 bentuk tu, tak apa, kita masukkan 4.3. okay, so 5 cm. Nampak? Sudah cantiklah bulatan. So tahulah inilah bulatan 5 cm nya. Okay, so kalau you print out nanti, ini katakan ni A4 paper. Okay, so bila you print out, you nak buat mock-up, katakan print and then potong, cantiklah nanti. So akan test lah, maksudnya tampal dekat you punya t-shirt ke apa-apa barang you punya gift premium tu tadi, barang gift tu tadi, cenderah hati tu tadi. Okay, so ini untuk buat bentuk. Maksudnya kita nak buat logo kebanyakannya macam bentuk tadi. Nanti kalau macam kita akan buat logo ke apa ke. Okay, okay, so ini tahu guna polygon tool. Ini untuk bentuk yang polygon lah, hexagon tu and then bunyi bentuk star ni untuk star. Okay, you boleh klik nak pusing macam mana ke, jangan lepas mouse lah. Okay, delete. Sama ada klik sekali pun boleh. You nak berapa, nanti you boleh test maksudnya berapa dia punya ni, 2 ke 3 ke apa. Jadi kalau 1 pula ke, you kena test. Nampak so dia punya bintang tu macam tu. So kalau katakan 14 negeri kan bintang Malaysia, nampak? Kalau mungkin dia punya tu tajam sangat, kita boleh pendekkan sikit, jadi katakan 2. Tengok apa jadi. Dia kecil sikit. Okay, so bentuk apa-apa pun arrow hitam, jangan lupa you nak buat apa-apa pun. Okay, so apa lagi bentuk. Okay, outline.
Ini pun outline. Okay, so nak buat outline, nak lukis outline, gunakan pen tool. Okay, pen tool ni saya delete dulu nak delete macam biasalah, klik tekan delete lah Okay, outline untuk lukis objek. Contoh, katakan nak buat outline, klik satu, lepas mouse, klik dua. Warna hijau tu dia dah bagi, maksudnya hijau tu guideline sebagai ni memang lurus garisan ni. Klik, lepas mouse. Ok, lepas klik aja, pergi balik dekat arrow hitam. Ok, nampak dia ada outline tu. Ok, so outline ni, sekejap saya colorkan outline dulu. Saya swipekan dia ni, nampak? So color arrow hitam ni. So ni outline. Tadi bentuk objek. So outline ni sebenarnya kita boleh lukis, maksudnya tadi klik sekali, klik kali kedua. Ini klik sekali, klik second, jangan lepas mouse. Kita boleh seret dia, nampak? Ataupun ok, dah habis, kita klik lagi satu, nampak dia melengkung. And then pen tool ni dia pakai pointer maksudnya dekat mana kita break tu tadi, kita stop, kita boleh klik balik dekat dia punya pointer tu. Klik satu, nampak? Klik dua, lepas. Kalau kita nak curvekan dia, klik, jangan lepas mouse. Klik, nampak? Saya tak lepas saya seret kat mana lah kita nak halakan dia punya curve tu tadi, nampak? Okay, so continue lagi. Nak continue pun boleh, tak nak continue pun boleh. Maksudnya kalau saya tak continue, saya terus klik dekat pointer ni, dia akan jadi macam tu. Saya undo balik. Kalau saya klik balik pointer kat pointer, saya boleh adjust manual. Tadi dia, kalau kita tak klik, dia akan auto lah Klik, jangan lepas mouse nampak? Kita boleh adjust manual Okay, so dah habis, klik. Kalau tidak, cloud. Ingat. Okay, so kita nak edit balik dia punya pointer-pointer ni. Inilah guna balik arrow putih. Okay, klik balik kat mana pointer-pointer tu, so kita boleh adjust balik. Okay, jangan risau. Ikut suka, kita nak adjust macam mana bentuk tu. Okay, nampak ni dia punya handle. Okay, okay, so ini untuk melukis lah So melukis ada dua. Satu pen tool, dia by pointer. Okay, maksudnya klik pun boleh. Okay, kita nak jadikan dia objek pun terus pun boleh, nampak? Okay, ataupun kita nak jadikan dia outline saja by pointer. Tapi lagi satu untuk melukis adalah gunakan pensel. Pensel ni dia bukan by pointer, dia kena ini kalau you dah memang terror freehand boleh klik. You tak boleh bukan pointer macam tu, you kena klik mouse sekali dah terus lukis. Ini kalau dah biasa okey lah. Kalau tidak kan gigil pula. Okay, contoh katakan saya buat sekali. Okay, tapi kita boleh continue. Apa-apa pun, klik balik pen tool, nampak? Kita boleh continue balik. So faham So dekat pen tool ni dengan pensel ni, mungkin you all agak take time sikit untuk nak biasakan. Kadang ada yang jari menggigil lah, teka-teka lah, kadang ke laut lah tekannya. Okay, ini saya bagi ni berpandukan experience saya mengajar. Okay, that's why saya bagi tahu awal-awal pada you all That's why apa saya cuba fikirkan cara kaedah yang mudah yang you all kena buat dulu Okay, saya delete. Okay, so outline tahu Okay, so ini saya delete lah ni, tak cantik pun So ini pun outline lah tadi. Maksudnya tadi kita dah, kalau kita buat bentuk ni lah kita nak lukis so sini garisan, ada garisan lurus, ada garisan zigzag. Dia nak buat yang belum lukis.
Okey. Okey. So seterusnya type buat kotak, buat outline. Okey, saya zoom sikit sekejap outline. Okey, outline ni okey, bila klik outline, ini untuk besarkan outline. Kat atas ni tempat automatik dia akan keluar untuk bantu kita. Saya tekan balik, klik balik outline. Tempat kat atas ni untuk besarkan outline. Okey. And then boleh pilih lah kalau nak neutral balik 0.5 0.10 besar sangat okey, tengok yang mana sesuai. Okay. And then dekat uniform ni adalah dia besarkan baru nampak sikit efek dia. Saya boleh pilih lah macam mana. Okay, kalau ini kita tengok pula outline yang berbentuk. Tadi outline yang lurus, saya besarkan. Okay, nampak dia punya efek cantik pula. Okay. Okay. So yang penting you dah tahu, nanti you boleh godek lah yang mana yang rasa sesuai untuk buat design tu. Okay. Kat basic pun ada. Nampak? Klik cakap. Nampak? Okay. Okay, saya nak buat macam ni untuk sketch punya stroke. Okay, saya boleh dapatkan kat sini. Nampak? So saya boleh curvekan pula. Okay, contoh delete balik, pergi kat pen tool. Ingat tadi pen tool, klik atas sikit. Kalau hijau tu straight lah, saya tak nak straight, saya nak ke atas sikit. Nampak? Saya boleh adjust sikit. Okay, kita boleh kecilkan dia. Bila kita klik tu, bila ada pointer ni, maksudnya kita boleh adjust dia, boleh kecilkan dia, kita boleh distortkan dia, kita boleh edit lah apa pun kita nak sebenarnya. Okay, so and then nampak? So tadi rotate. So ingat fungsi-fungsi ni adalah fungsi-fungsi atas. Sepanjang kita buat apa-apa, buat artwork ke, buat design ke, memang akan diguna pakai sebenarnya yang basic-basic ni sebenarnya. Okay, boleh faham? Tak apa, tak boleh faham sebab video kan, kita boleh repeat je balik nanti. Itu sebenarnya best sebenarnya. You all belajar dengan video ni sebenarnya. Okay. Okay, habis ni sekarang ni saya nak masuk ke untuk masukkan warna lah benda-benda yang basic ni. Font, teks, macam mana nak type, nak masukkan bentuk objek, nak buat bentuk, rotate, reflect, besar, kecil. Okey, nak masukkan warna. Masuk warna senang je. Bila klik, untuk nak masukkan warna, ingat 2-3 tempat ni. Satu, first kena pastikan dekat sini. Ingat, ini adalah fungsi utama untuk menentukan warna yang kita maksudnya tempat yang kita nak warnakan, ataupun objek tu sama ada fill color, full color ataupun outline. Dua je. Okey. So untuk warnakan ni yang you kena pastikan dua perkara ni. Satu stroke adalah outline dan satu lagi adalah fill color. Tengok saya punya cursor ni. Okey. So kita klik. Okey, sekarang ni bintang ni dia tak ada outline, dia adalah fill color warna hitam. Tapi kalau yang kotak ni pula dia ada outline yang berwarna hitam dan fill dia adalah tak ada warna lah maksudnya kat situ. Okey, mari kita tengok. Okey, untuk masukkan warna, make sure fill ni berada di atas lah, baru kita boleh tukar warna. Kalau tidak, you akan warnakan yang outline. Okey, so sekarang ni untuk pergi ke palette warna, tempat warna, ini dia. Nampak tak? Color. Okey. Dan juga swatches ni. Ini dia dah bagi kat kita lah, maksudnya warna apa kita nak, warna sport tak payah pilih. Tapi walau macam mana pun, apa-apa kita klik kat warna ni, dia akan keluar dekat sini. Okey, tak apa. So kita contohkan, kita pilih warna pink.
bagi nampak yang mudah nampak. So bila klik warna pink ni, outline yang bercolor, bukannya color hitam tu tadi. Klik free dulu, nampak tak? So nak bagi nampak, kita besarkan stroke ni. Stroke ni untuk besarkan outline nampak. Okay, ini cerita tentang warna. Macam mana nak masukkan warna. Okay, anda semua boleh refer dekat buku bab warna. Mana bab warna ni? Okay, so ini dia. Agak lambat sikit bila menggunakan sebab saya tengah buat video ni. Okay, jangan risau, nampak tu saya dah buatkan buku warna apa yang you kena buat. Okay. Okay, so untuk warnakan warna simple je. Nak besarkan warna, yang you kena fikir adalah sama ada you nak warnakan outline ke ataupun nak warnakan fill. Kalau nak warnakan fill, klik dulu image ni, okay, and then klik yang warna fill dulu di atas. Maksudnya warna yang kita nak tukar, mestilah dia punya ikon ni mesti berada di atas. Ingat, kalau you lupa nanti ke laut okay, klik, katakan nak tukar warna hijau. Dekat sini pun boleh pilih color, dekat sini pun boleh color So ada tempat option untuk pilih color. Tapi apa-apa pun you boleh kat sini. Dia punya keyword dia dekat sini, CMYK. Ingat tadi starting tadi CMYK. Apa CMYK? CMYK inilah dia, cyan, magenta, yellow, black. Dia tak letakkan B, dia letak K kat belakang. Okay, so inilah dia punya untuk nak tukar warna. Kalau you nak tukar warna pink ni pula, klik bagi berdari atas and then klik lah. Okay, so nak tukar warna biru, kena klik biru di atas. Kalau nak tukar warna merah, kena warna merah ni di atas. Okay, kalau nak swipe color ni, saya nak jadikan pink ni, swipe kan, nampak tak double arrow ni? Nampak? Klik. Okay, pak warna apa lagi? So boleh pilih dekat sini warna ini. So control dekat sini kat atas ni pun ada juga kalau nak pilihkan warna ni, nampak biru, outline, orange. Okay, so nak besarkan, pergi dekat stroke, kecilkan atau besarkan. Ini efek-efek outline. Okay, apa lagi warna? Okay, warna gradient, penggunaan warna gradient. Okay, so you boleh adjust dekat sini, tengok untuk warna gradient. Okay, saya alihkan. Warna gradient ni warna yang betul lah Okay, color gradient. Kalau kita pergi dekat default ni pun ada, nampak? Kita klik. Okay, so kita boleh tukar warna gradient ni. Untuk nak tukar warna gradient, kalau you refer kat buku, dia menggunakan slider. Okay, nampak slider gradient. Okay, so slider gradient ni tak ada dekat sini. Ini dia gradient. Okay, so you klik gradient, nampak dia keluar. Sebab kita dah ambil tadi dia punya template color. Okay, ni template color dia lah So kita klik, automatic dia dah ada kat sini, dia akan keluar gradient ni. So slider ni kita boleh adjust. Okay, contoh saya buat keluar dulu bagi you all senang mudah faham. Tutup balik. Okay, nampak saya katakan ada 3-5 warna slider kat sini, saya boleh buat keluar. Klik, tarik je ke bawah, klik, tarik je ke bawah. Okay, lepas tu kita boleh adjust slider ni. Slider atas boleh adjust, tengah-tengah ke,
yang ini pun kita boleh adjust. Ok, nampak tak dia punya tone tadi akan berubah. Ok, so ini adalah linear punya. Kalau gradient, kalau radial, ok. Seterusnya, kalau tadi untuk kita buang warna gradient, ok, klik linear. Kalau kita nak tambah warna, you klik balik dekat align slider ni, klik je warna, nampak, tarik, tak ada, klik, ada. ok, nak tambah warna, ok, nak tambah warna, double klik je dekat warna ni, dia akan keluar option color, nampak, ok. Kalau dah, klik je mana-mana, klik kat sini ke katakan, ok, nampak. Nak tambah warna, klik lagi, double klik untuk dia warna, klik. ok, so asalnya nanti you godek lah satu-satu. Ini cerita dekat gradient ni, you godek apa jadi semua ok, ok, klik. Lepas tu untuk adjust dia punya bahasa mudahnya sending warna tu punya position lah, toning punya color position tu. ok, so saya klik free dulu, so klik, nampak tak gradient tool. ok, so gradient tool ni you klik, dia akan keluar satu indicator. Kalau tak keluar pun tak apa, kalau tak ada you boleh cari dekat dekat window ni, gradient ni. Okay. So sama je, adjust dekat sini pun boleh, adjust kat slider pun boleh. So slider ni sama slider dekat sini. Itu je sebenarnya. Okay. So you klik, you boleh positionkan dia punya tu tadi. Bucu atas ke bucu bawah, atas ke bawah. Klik mouse jangan lepas, seret. Klik mouse jangan lepas, seret. You nak start dari mana? Sini pun boleh, sini pun boleh, sini pun boleh, ikut. Kalau orang cakap ikut suka hampa lah, apa nak buat macam mana. ok, so you all boleh drag dekat mana pun arah bagi softkan dia punya tone tu tadi, ok, kalau dah, ingat kembali ke jari anda. ok, so simpan balik. Nampak dia ada macam warna biru tu kan, ok, letak. ok, so rasanya boleh ikut, boleh ingat. Maksudnya yang apa yang saya ajarkan benda-benda yang asas adalah teks, masukkan warna, nak buat outline, buat bentuk, ok, benda yang simple-simple, yang asas dulu. Yang lain-lain tu semasa kita, saya akan tunjukkan tentang nak buat design apa nanti pun, saya akan explain juga sekali apa tools yang diguna pakai. ok, maksudnya saya akan pun membebel jugalah masa kita buat design tu nanti. Okey, apa lagi yang utama? Teks dah tahu, buat outline pun dah tahu, nak warna pun dah tahu, gradient pun dah tahu, solid color pun dah tahu. Apa lagi? Okey, untuk saya nak letak warna star ni dekat belakang. Maksudnya you nak letak ke belakang ke depan. Untuk belakang ke depan, maksudnya send to back, bring to front. ok, klik, right click, arrange. ok, send to back, send to back. ok, kalau maksudnya you dah buat, lepas tu you nak letakkan ke depan, tiba-tiba ke belakang, alamak. ok, jangan panik, klik yang depan tu, right click, arrange, send to back. Tara. ok, katakan nak masukkan dalam ni kan. ok, so klik, alternate, drag you punya mouse, lepas mouse dulu. ok, ok, nampak saya buat macam ni sebab color. Saya nak colorkan ni, pindahkan color ni dekat sini sebiji. So saya select, pergi dekat eyedropper ni, klik je, and then klik je. Kalau nak klik kat bintang ni, color bintang, klik color bintang, nampak. ok, mudah kan sebenarnya? Tak apa, relax, jangan berasap. You kena test lah, kena belajar lah.
Saya dulu pun lama kena godek-godek sendiri. You imagine nak buat belajar outline ni saja sampai 2-3 minggu, dekat sebulan. Kan tak logik silibus punya pembelajaran dekat negara kita ni sebenarnya. Dan sebab itulah dekat overseas sebenarnya, maksudnya kalau dekat US, bukan kita pasal bangga, kita pasal cerita teknologi yang sepatutnya kita diajar dengan cepat. That's why kita ketinggalan, kan? Okay. Maksudnya setakat buat online ni, nampak saya boleh ajar dalam masa beberapa second je, kan? Ini college semua sampai 2-3 minggu. That's why nak buat belajar sampai ambil diploma 3 tahun. Habis tu nak kerja tu dah lambat. Maksudnya orang lain setakat design simple macam ni boleh dalam masa 3 bulan settle. Okay. Saya untuk mengajar ni, yang betul-betul katakan diploma, dia orang buat 3 tahun, saya buat 3 bulan. So 3 bulan saya tu, saya punya student semua yang mana diploma degree tu tak boleh fight pun, saya punya student-student saya. Yang ni memang yang belajar untuk 3 bulan tu yang tadi dia memang nak jadi master designer lah sebenarnya dalam industri ni, betul-betul nak bekerja sebenarnya. Macam you all ni untuk just nak godek-godek je, okay? Nak buat you all punya project, you all punya business untuk nak mudahkan, okay? So inilah dia asas-asas utama dulu. So ke depan ke belakang, ingat tadi send to back. You boleh klik apa-apa pun, right click, tengok apa jadi, klik, right click, apa yang ada dekat sini. Okay, arrange apa semua. Okay, so asasnya depan ke belakang dah tahu. Untuk nak tag pun dah tahu. Kecil besar sekata kena tekan shift. Okay, ini perkara-perkara yang asas, select, besarkan. Okay. Apa lagi asas? Ingat, ini yang asas ni semua dia dekat buku. Ini saya explain yang paling-paling utama sepanjang kita buat design. You all akan gunakan tool-tool sebenarnya. Okay. Depan ke belakang, seret, undo, Ctrl Z, kecil, besar, semua-semua ni you all kena mahirkan. So saya nak you all praktiskan dekat part sini. So bila you dah tahu part dekat sini, yang lain tu easy, mudah. Maksudnya itu yang tak adalah terkial-kial. 3 hari 3 malam bergodek semua. Okay, tak siap-siap. Okay, apa lagi? So part-part ni tak apa. Nanti kalau you all tak dapat refer buku pun tak boleh. Okay, memang nak ada buku saya dah tak larat, katakan okay, you boleh tanya saya ataupun you WhatsApp dekat saya part mana you all tak tahu. Saya akan cubalah explain kat you all. Okay, so ini benda-benda asas. Ingat, apa-apa pun buat pun klik dekat arrow hitam. Okay. So buat dekat logo pun ada, saya ajar juga sebenarnya tools ni. Apa lagi? Rotate dah sudah. Oh, color gradient. Okay, color gradient. Lupa saya nak tunjukkan untuk mudah you all. Okay, ni memang nak ajar untuk mudah lah sebenarnya. Jangan benda-benda yang paling sangat lah buat design ni. Okay. Untuk gradient, maksudnya sekarang ni warna. Cik Azhar, saya ni warna buta warna. Okay, saya tak tahu nak pilih warna apa design-design yang saya nak buat. Okay, akan diberikan satu template color. Okay, pergi dekat window, source library. Okay, dekat sini adalah warna-warna yang kita nak buat, tema yang kita nak buat design tu. Okay, color-color yang history. Nanti you boleh tell lah satu-satu ni, banyak ni. Okay, sekarang ni yang color gradient dekat sini. So ini adalah tema-tema warna gradient. Kalau katakan you nak buat design berbentuk warna gold, silver, ambil warna metal. Nampak dia akan keluar palette color yang warna-warna gold tadi. Gold. Okay, sekejap saya alihkan bagi you all faham. Saya letak je kat tepi ni pun boleh. Okay, saya letakkan kat sini. Saya rapatkan kat sini, bagi you all mudah faham. Okay, so klik, besarkan sikit. Okay, saya tukarkan sikit warna bagi, okay, tak apalah. Okay, nampak so ini warna gold, warna-warna metal. Okay, so kita boleh ubah dia punya
position toning tu tadi. Ingat, klik dekat gradient tool. Okay, you boleh drag je, bucu ke bucu, kiri ke kanan. Klik mouse, jangan lepas, seret. Klik mouse, jangan lepas, seret dia. Klik daripada kiri ke kanan, daripada atas ke bawah, ke bucu ke mana, okay, ikut sukalah. Yang penting ini dia punya kaedah dia. Okay, so tadi ingat gradient tool, katakan kita nak tukar jadi bulat, radial, okay, dan kita nak buangkan warna pun boleh edit balik. Ini color tema yang dah dibagi, dan kita boleh edit. Apa juga dalam Illustrator ni boleh diedit. Itu dia punya keyword dia. Okay, so kita boleh jadikan dua tone pun boleh. Nampak? Saya klik tarik, adjust balik slider. Okay, so jadi toning yang cantik. Nampak? Jadi macam kita boleh, okay, kita nak warnakan gold sikit ke. Okay. Okay, so kita letaklah kita punya tulisan tu tadi. Nampak tak apa jadi? Dia dekat belakang kan? Okay, dia dekat belakangnya. Okay, klik free dulu, tak apa. Okay, klik dulu, buat tenang. Kat belakang rupanya. Okay, klik yang depan ni, right click, range, send to back. Tara. Okay, lepas ni best lah you all buat design selama ni, tak lepas-lepas. You all imagine orang lain tu belajar sampai 3 tahun diploma nak buat design macam ni. You all hanya lagi cepat boleh 1 jam, tak sampai pun sebenarnya. Sebab tu saya cakap sudah sampai masanya kita punya syllabus pembelajaran ni ditukar kan. Memandangkan teknologi ni dah berubah dengan cepat sebenarnya. Okay, nampak? So dah boleh buat design untuk t-shirt dia all. Okay, so ingat so color boleh pergi dekat window, swatch library ni. Ini adalah color palette, color gradient, water ke, macam-macam dia boleh. Okay, so kita boleh masukkan balik. Okay, so sebenarnya dekat sini dia punya interface ni, you boleh pergi dekat window, pergi kat view ke window view. Okay, klik arrow. Ingat arrow atas ni ada, dekat bawah ni pun ada. Dia akan scroll sampai habis. Nampak? So simbol ni pun ada, you boleh guna dia punya library ni. Dekat brush pun ada. Okay, kejap saya tunjukkan nanti kejap lagi. Okay, saya tunjukkan okay, workspace. Inilah dia. Kalau automation, kita tengok apa jadi. Dia akan keluar macam ni. Okay, kalau essential, ini bergantung kepada you all suka. Dia akan, maksudnya essential ni dia akan lebih kepada ruang yang luas sikit sebenarnya. Okay, untuk kita guna buat design. Okay, kalau typography contoh, okay, dia keluarkan typography je sebenarnya. Okay, saya boleh test painting. Tengok painting, dia akan keluar maksudnya dia akan keluarkan tools apa yang kita nak. Sorry. Okay, tapi dia akan makan space lah kat sini. So maksudnya ala-ala designer yang pro ni sebenarnya tak nak space dia guna pakai ruang besar sikit. Okay, okay, apa lagi tips untuk mudahkan cepatkan buat? Okay, tekan space bar, gunakan jari telunjuk ke apa ke, jari ibu jari ke jari telunjuk ke. Nampak tak keluar satu hand? So boleh klik mouse, boleh tolak ke tepi, ke kiri, ke kanan. Sebenarnya inilah dia. Okay, lepas kita buat design, kita nak alihkan sini pun boleh. Okay, tapi kalau cepat, okay, kalau cepat maksudnya sambil kita buat design tu, tekan shift, tekan space bar, dia akan keluar jari tapak tangan tu. Okay, kita boleh tolak. Maksudnya klik mouse tekan space bar, klik mouse, tekan space bar, klik mouse. Okay,
Apa lagi kita cerita sekarang, kita cerita dekat dia punya library. Okay, so brush library. Okay, brush library ni maksudnya saya akan saya tolak tapi fokuskan untuk ni bagi you all faham Okay, so saya harap you all tak adalah tergodek terkira-kira tak tahu apa benda nak buat so tahu nak buat online pergi kat mana. Okay, refer balik nantilah, flashback balik video ni. Okay, so bila cerita pasal outline, you all nak okay, nanti hilang tumpuan, saya letak kat luar dululah, letak luar gelanggang dulu, sibuk je. Okay, kita boleh fokus sekarang cerita dekat lagi speed mengganggu ada sikit. Okay, tak apa. Okay, select, kita pergi dekat brush library. Okay, so you boleh pilih apa efek-efek brush yang nak buat. Tapi pasal contoh katakan saya pakai yang artistik ni, cakup pensel banyak sangat. Okay, tak apa, nampak, kita boleh selectkan dia, klik pergi dekat bar ni, kita boleh tarik scrollkan dia, kita nak tengok macam-macam. So you boleh pilih lah boleh pilih, jangan tak dipilih. Okay, sebelum ni you all buat design 3 hari 3 malam, design tak siap terkial-kial, tapi kali ni 3 hari 3 malam macam-macam design pula you boleh buat kan. Memang best sebenarnya. Okay, saya cakap ni bukanlah main suka-suka, sebab sebenarnya student-student saya lah sebenarnya yang sebelum ni diorang cerita. Okay, sebelum dia dapat belajar ni, dia nak buat design, nak tak nak dia kena buat. Macam you all yang mana buat business t-shirt ni nak buat design, sebenarnya kebanyakannya design yang buat business t-shirt ni, dia orang pergi belajar untuk masuk kelas buat silk screen ke, beli mesin heat press ke, macam-macam lah sebenarnya. Tapi dia orang tak lepas untuk first impression adalah design. So you all boleh buat printing silk screen tu. Okay, siapa-siapa boleh belajar. Tapi bila nak buat design, customer nak minta buat design, dekat situ sebenarnya yang yang problem So tak dapatlah job tu sebab design tak lepas. Okay, customer nak suruh kita nak kita cakap kat customer kita boleh buat presentation. Okay, so saya nak buat logo macam ni, design macam boleh buat kan? Boleh. Kamu gelabah tu, carilah member yang boleh buat design, hantar designer ke apa ke. Okay, so designer tu buatlah separuh jalan hari ni, besok tak siap, lusa pun tak siap, demam lah apa, problem lah. Itu kebanyakannya lah experience sebenarnya. Okay, sorry banyak sangat membebel. Okay, tak apa nanti berasak pula. Okay, so ini adalah untuk outline punya effect. Okay, so you boleh pergi dekat brush library, memang macam-macam kat sini. Best lah sebenarnya you all lepas ni boleh buat design. Okay, okay, so ini library, brush library. Lepas tu kat graphic style pun ada macam-macam, you boleh klik. Contoh katakan seperti effect. Okay, saya boleh klik je. Okay, contoh katakan saya buat kotak dulu, and then saya klik dekat kotak 3D ni. Nampak? Ini cerita pasal library efek-efek library. Okay, apa lagi? Pangkah. Kalau katakan dia punya keluar macam ni ke laut ke apa ke sebenarnya, okay, you boleh masukkan balik Okay, apa lagi library? Graphic library, source library adalah color, simbol library, macam-macam simbol, logo, elemen apa semua you boleh guna pakai. Okay, drag je, and then boleh kecil besarkan, shift. Okay, boleh ambil lah macam-macam kat sini. Okay, okay, apa lagi?
So nanti jangan segan-segan tanya saya kalau you all ni tak tahu. Apa pasal pula dia carilah t-shirt kan. Okay, saya cari design t-shirt. Contoh. Okay. Ini template ni you all akan dapat So cara nak ambil template ni nanti, ini contoh you boleh tengok setiap kali apa yang saya buat, you tengok apa saya klik klik, copykan dia, Ctrl C, pergi dekat ini file yang saya buka, and then pergi dekat file yang kita tengah buat. Untitled ni maksudnya belum save. Kalau dah save nampak nama So you all kena save setiap kali starting you nak buat you all punya job ke, you nak buat project, nanti dah buat penat-penat design, breakdown, shutdown, you all jadi going down. Langsung back to balik 3 hari 3 malam. Okay, so ulang balik, klik Ctrl C, Ctrl V. Okay, kalau dia besar, kecilkan dia. Kalau nak besar, kecilkan. Kalau kecil, boleh besarkan. Okay, apa ni? Ada pula. Sekejap Oh tak ada. Okay, sorry, zoom out dekat skrin saya rupanya. Okay, cara guna graphic tool Illustrator, tambah sikit untuk design t-shirt. Graphic tool AI lah kan. Kalau bahasa pro nya tak main lah penuh-penuh ni Illustrator ni kan. Okay, so klik nak group ni kita alihkan ni, klik satu, tekan shift, klik 2, dia automatic pun sama juga group. Tadi optionnya adalah select, tapi sekarang ni nak select susah sebab kalau nak select habis semua kena select. Okay, so you boleh juga alihkan pun tanya. Okay, macam cakap dah janji, apa juga nak buat, you all jangan rasa tersekat, jangan rasa takut-takut, audit je. Tak boleh cara ni, buat cara macam ni. Tak boleh cara macam ni, buat cara macam ni. Yang penting semua-semua ni boleh di-edit. Okay, so select. Okay, nampak berada di belakang, klik, right click, arrange, send to back. Okay, klik, tekan shift, ataupun kita nak select baju ni sekali. Okay, so baju ni kita tak nak bagi gerak, kita klik baju ni dulu. Ini untuk lock. Yang mana kita tak nak usik tu, bagi tak nak bergerak. Okay, klik, pergi dekat objek, lock kan dia, selection. Select ni maksudnya yang kita select tu lah. Okay, so nampak dia tak boleh bergerak. So bebas lah kita nak buat design dekat bahagian depan ni. Kalau tidak, terkial-kial dekat belakang tu, ganggu je kan. Okay, kan best tu. Yeah. Okay, so lepas ni sebenarnya yang mana yang belajar buat vlog tu memang buat sendirilah. T-shirt ni, design cantik-cantiknya boleh buat. Pasal bertukar-tukar selalu macam saya lah nanya. So design t-shirt saya, design kan saya akan tukar sebenarnya tau. So dia orang tahulah nanya, boleh lah kau buat sendiri kan. Okay, so kalau nak buat sendiri kena belajar lah. Tak nak belajar kena bayar lah. Itu je. Okay, t-shirt designer.
apa ni, klik dah dulu warna hitam berayon, nampak. Pun boleh sebut warna. Okey, ingat buat starting tadi kena save. Okey. So saya save buat kotak. Ya, sebenarnya kalau nak ni pun saya akan bagi je awak ni untuk mudah you all. Sorry, bukan awak, soft copy ni lah Alhamdulillah, excuse me. So edit senang. Apa yang you all belajar ni you boleh ingat, boleh terus guna select semua, kita boleh kecilkan, nampak? Sorry sebab baju tu tak ungroup dulu. Okay, tak aktif balik. So baju tadi kita dah lock, sekarang unlock balik, unlock all. Okay, so dah lock. So kita boleh select, kita boleh kecilkan sikit. Kalau kita nak kecilkan lah gantung tu pulang ikut apa yang you nak rasa nak you nak buat dengan you punya design ni. Okay, so boleh rotate balik sikit, klik kat rotate ni rotate tool, klik pointer dia dekat tengah sekarang. Okay, so kita boleh tolak dari mana-mana pun, hanya kita boleh just klik, nampak? Kita tak tolakkan sikit bagi ni je. Okay, tak nak. Okay, so warnakan dia merah. Ingat, warnakan merah outline, saya kena klik outline di atas lah. Kalau tak ada, you boleh adjust dia kat sini. Okay, Ctrl kosong, fix, Ctrl tolak, zoom out, Ctrl kosong, dia fit balik. Okay, masukkan warna. Ini adalah yang asas yang you all kena. Saya lock balik lock balik objek ataupun Ctrl 2. Okay, dia akan lock. Okay, so jangan lupa save file, save. Saya apa belajar asas AI. Okay, so belajar asas AI, belajar asas, belajar graphic tools asas. Okay, so maksudnya kalau you save, biasa yang ni ignorekan je lah make sure dia seksik lah. Kalau you nak save yang bawah pun boleh Okay, tekan OK. So nampak dia dah save belajar grafik. Ingat so lepas you buat aja set ke apa ke ingat jangan lupa save balik kat sini, pergi dekat file, save as ni kalau you nak tukar, nak copy lain punya file yang sama tapi nak edit,
buat katakan Vision 1 ke design Vision 2 ke, contoh katakan design session ni adalah design Vision 1 ataupun design red color, contohnya tu. Pergi kat file, save as kan dia, design Vision 1, design project Vision 1, design project Vision 2 maksudnya. Okay, saya save. Okay, so sampai untuk part basic tools yang you all kena belajar, kena latih, kena godek dan biasakan apa yang saya ajar ni. Inilah dia, saya gunakan betul. Yang lain you boleh refer dekat buku. Okay, alright, selamat mencuba. Saya doakan supaya anda cepatlah, jangan tunggu lama. So godek, sebab designer profesional pun memang guna software ni sebenarnya untuk memudahkan. Apatah lagi maksudnya kalau you all yang involved dengan bisnes ni, okay, jangan pening-pening kepala. Belajar yang asal-asal ni, janji boleh buat kotak, masukkan warna, edit text, mudah. So yang nanti logo design ni cantik-cantik tu, saya akan ajar rahsianya. Okay, kita akan jumpa lagi the next video. Bye bye.